hidup sebagai seorang Islam, dan janganlah kita menjadi peruntuh agama. Itulah yang pernah disebut oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu di dalam sebuah ucapan yang masyhur, la yanqudanna 'ural islami 'urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rifil jahiliyah. Kata Umar, keindahan, izzah, kemuliaan Islam akan tercabut satu demi satu apabila ada di antara umat Islam man lam ya'rifil jahiliyah, yang tidak mengenal apakah itu jahiliyah. Inilah peruntuh agama. Mereka-mereka yang tidak mengenal apa itu jahiliyah, secara tidak sedar mereka meruntuhkan agama Islam mereka sendiri. Kenapa saya memulakan dahulu ceramah Maulid dengan ucapan Umar ini? Kerana jawapannya mudah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah menghadapi masyarakat Arab jahiliyah. Kena faham bermula di sini dahulu. Perutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghadapi, membersihkan masyarakat yang ada pada waktu itu, yang tenggelam hanyut di dalam sistem jahiliyah yang menghancurkan kehidupan mereka. Dan bila kita menyebut masyarakat Arab jahiliyah, bukan bermakna mereka bangsa yang tidak bertamadun. Bukannya Abu Jahal duduk atas pokok, bukannya Abu Sufyan duduk dalam gua. Mereka adalah masyarakat yang punya hadarah, yang punya ketamadunan yang disebut di dalam Al-Quran. Mereka adalah suatu bangsa yang membangunkan bumi Makkah dengan sistem ekonomi mereka yang haibat. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif, sehingga nama surah disebut dengan Quraisy. Bangsa Quraisy yang haibat
Allah menyebut ketamadunan, kehaibatan ekonomi mereka, bahawa mereka mengadakan rehlah perniagaan mereka 6 bulan ke bumi Syams, ke Jordan, ke Syria, ke Palestin. 6 bulan di musim panas, 6 bulan di musim sejuk, syita, musim sejuk. Mereka menuju ke Yaman. Perniagaan yang laba untungnya puluhan ribu dirham dan dinar, bukan RM1 2 seperti yang kita faham. Haibat mereka, tetapi mereka adalah Arab jahiliyah. Kenapa? Inilah pengutusan Rasulullah, membetulkan suasana dan keadaan ini. Dalam suasana mereka hidup berjalan 2 kaki seperti manusia, tetapi sebenarnya mereka laksana binatang-binatang ternak. Mereka tidak punya harga diri. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan mereka. Niaga haibat, untung punyalah banyak, sampai duit untung itu mereka membetulkan semula struktur bangunan Kaabah yang telah runtuh ketika usia Nabi 35 tahun. Antara wang yang digunakan ketika Kaabah runtuh kerana banjir besar di Makkah, antara wang yang digunakan adalah wang untung berniaga ke Syams dan di Yaman, walaupun mereka kafir. Begitu banyaknya wang mereka, tapi mereka jahiliyah. Allah mendedahkan sebahagiannya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Suratun Nahl, surah Lebah, ayat 58-59. Allah berfirman, dan apabila dikhabarkan kepada mereka, busyira ahaduhum, salah seorang daripada mereka diberi khabar gembira dengan kelahiran bil untha, kelahiran seorang anak perempuan. Congratulations, kata kawan, ucap tahniah, shake hand, tahniah. Awak dapat newborn baby, baby girls. Awak dapat anak perempuan. Tahniah, kata Abu Jahal pada seorang member dia. Allah kata apa? Zalla wajhuhu muswaddan. Zalla, zal makna mendung. Wajhuhu, wajahnya, mendung wajahnya, maksudnya berubah wajah dia. Muswaddan, muswaddan, aswad, aswad makna hitam. Berubah wajah ni seolah-olah jadi hitam. Wa huwa kadhim, sambil dia menahan marah dia, sebab tak boleh terima dapat anak perempuan. Malu.
yatawara minal qaumi min su'i. Lalu dia bawa diri dia, dia menyorok daripada kawan-kawan dia, dia malu. Pagi besok tu tak duduk dah kedai kopi, tidak duk lepak, duk kena rokok roti canai, lepak bagus punya. Tapi bila dapat berita anak perempuan, bini beranak anak perempuan, dia tak duk dah dengan kawan-kawan dia di kedai kopi tu. Dia tapau aja. Bungkus teh tarik ikat tepi, suam roti canai 2, bawa lari jauh-jauh minum bawah pokok. Malu. Seokok pun bawah pokok sorang-sorang. Tak ada dah join kawan-kawan di kedai, tak ada dah. Allah beritahu. Sambil diisap rokok duk kena Nescafe tarik tu, dia fikir, baby perempuan ni nak buat apa? Fikirnya 2 je. Allah kata, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. 2 je. Sama ada ayumsikuhu ala hunin, sama ada aku bela dia, aku mendapat kehinaan, malu, orang kutuk. Dah lah dapat anak perempuan, bela pula, kutuk. Tak ada standard dapat anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, tu yang pertama. Atau am yadussuhu fit turab, ambil cangkui kambuh dalam tanah, tanam hidup-hidup. Allah sebut tempat mereka tanam tu Syubaikah. Kawasan nama Syubaikah, tepi Masjidil Haram, dekat perkuburan Sumayyah, syahidah pertama di bumi Makkah, perempuan yang menjadi ibu kepada Ammar bin Yasir. Itulah Sumayyah di kawasan Syubaikah. Situlah perkuburan Sumayyah, dan disitulah dahulu mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Ini jahiliyah. Niaga hebat. Bangga pula kalau on the way nak pergi Yaman, on the way nak pergi Syam, Jordan, Syria, Palestin. Kalau orang tengah jalan tanya, kamu ni kafilah dagang daripada mana? Oh, kami ini daripada Makkah, kami penjaga Kaabah. Bangga sebut penjaga Kaabah. Tapi hidup jahiliyah hancur. Tak sembang lagi arak, tak sembang lagi judi, tak sembang lagi Tuhan yang punya banyak nama macam-macam, Lata, Manat, Uzza, Luwai, Hubal, yang mereka sembah siang dan malam.